Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal maf'ulu ma'ah wa huwa ismun fadlah ba'da wawin urida biha tansisu 'ala al-ma'iyyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufuhu wa ma'nahu kasirtu wan nila wa ana sa'irun wan nila. Ismun fadlah ba'da wawin urida biha tansis 'ala al-ma'iyyah wawin masbuqatin bi fi'lin. Sifat waw. Wawin masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufu wa ma'na. Baik, ini maf'ul yang kelima. Disebut itu al-maf'ulu khamsah. Jadi maf'ul ada 5, maf'ulun bihi, maf'ulun mutlaq, maf'ulun ma'ah, maf'ulun min ajlih, maf'ulun fihi. Dan yang kelima adalah yang dalam kitab ni lah susunan dia, yang kelima ni al-maf'ulu ma'ah. Kalau nak terjemah dia, yang dibuat bersamanya ataupun bersertanya. Tapi dia punya apa ni dalam istilah, apa yang disebutkan dah ismun fadlatun ba'da wawin urida biha tansis 'alal ma'iyyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufuhu wa ma'nahu kasirtu wan nila wa ana sa'irun wan nila. Okey. Maf'ul ma'ah iaitu isim. Ismun. Jadi terkeluar fi'il dan juga huruf. Maf'ul ma'ah ni isim. Fadlah. Isim fadlah. Bila sebut fadlah terkeluar umdah. Mubtada, khabar, fa'il, fa'il itu tak termasuk. Dia ismun fadlah. Dan ismun fadlah ni ba'da wawin, selepas huruf waw. Selepas huruf waw. Isim fadlah ni datang selepas huruf waw. Urida biha, dikehendaki dengannya, dengan waw ni, at-tansisu 'alal ma'iyyah. Dikehendaki dengannya, dengan waw ni, nak menaskan 'alal ma'iyyah. At-tansis 'alal ma'iyyah. Tapi kita kata ala kaunihi maf'ulan ma'ah. At-tansis ala kauni ma ba'da waw tu, isim fadlah ba'da waw tu maf'ulan ma'ah. Waw tu pula masbuqatin bi fi'lin. Waw tu didahului dengan fa'il ataupun apa yang ma fihi hurufuhu wa ma'nahu, ataupun apa yakni isim ada padanya, pada isim tu huruf fa'il dan makna fa'il. Kita akan tengoklah contoh dia. Seperti kasirtu wan nila wa ana sirtu wan nila. Baik, kita tengok, cuba tatbikkan contoh ni dengan takrif. Sirtu wan nila, maf'ul ma'ah, dia selepas waw. Sekarang ni ada huruf waw kan? Ada huruf waw. Baik, selepas dia ada isim. Ismun. An-nil tu isim. Fadlah ada fadlah. Dia bukan umdah. Adapun umdah sirtu, fa'il dan juga fa'il. Jadi an-nil isim fadlah. Dan nil ni pula datang selepas waw. Ba'da wawin. Dan dikehendaki dengannya, dengan waw ni, dikehendaki dengan waw ni tansis 'alal ma'iyyah. Alal ma'iyyah. Maknanya nak tansis, nak menaskan atas bahawasanya selepas waw tu maf'ulun ma'ah. Benda yang dilakukan, benda yang ada, yang wujud ketika mana satu perbuatan tu berlaku. Itu maf'ul ma'ah.
Dia nak ceritakan sesuatu benda, yang mana suatu benda tu ada ketika satu perbuatan tu berlaku. Contoh dalam ni, sirtu wanila. Ada perbuatan apa waktu itu? Sair, berjalan. Ada hadas. Hadas itu sair. Sirtu, waktu aku tengah berjalan tu, ada wujudnya nil. Bukannya nil tu berjalan, yang berjalan tu dia. Tapi waktu dia berjalan, ada di sebelah dia nil. Yang ni sirtu ma'a wujudi nil. Makna dia macam tu. Sirtu ma'a wujudi an-nil. Ataupun contoh lain lagi, zakartu wal misbaha. Ataupun ana muzakirun wal misbaha. Yang ni aku muzakarah ma'a wujudi al-misbah. Faham? Bukannya misbah tu muzakarah sekali. Faham? Jadi waw ni urida biha, dikehendaki dengan waw ni at-tansis ala al-ma'iyyah. Masbuqatin, didahului waw ni dengan fa'il. Contoh yang pertama, sirtu wan nila, sebelum waw ada fa'il. Contoh yang kedua, iaitu bagi takrif yang akhir tu, au ma fihi hurufuhu wa ma'nahu, ataupun apa isim yang ada padanya huruf fa'il dan juga makna fa'il. Itu kita tengok contoh yang kedua, wa ana sa'irun wan nila. Pada kata sa'ir itu isim yang ada padanya huruf fa'il, sara, yasiru, dan ada makna fa'il. Sa'irun tu ada makna fa'il. Jadi dia syarat dia sebelum waw ada fa'il ataupun ada isim yang ada padanya huruf dan makna fa'il. Kenapa disebut huruf dan makna fa'il? Sebab dia nak buang isim isyarat. Isim isyarat dia ada makna fa'il, tapi dia tak ada huruf fa'il. Faham? Isim isyarat hadza ada makna apa? Ada makna usyiru, ada makna isyarat, ada makna fa'il. Tapi hadza tidak ada huruf fa'il. Jadi dia nak keluarkan isim isyarat. Au ma fihi hurufuhu wa ma'nahu. Kasirtu wan nila wa ana sa'irun wan nila. Baik. Jadi daripada takrif ni kita boleh nampak, kita boleh faham ada beberapa syarat yang diperlukan untuk jadi maf'ulun ma'ah. Sesuatu isim selepas waw tu nak jadi maf'ulun ma'ah, ada beberapa syarat. Sebab selepas waw terkadang dia boleh jadi maktuf. Faham? Dia boleh jadi maktuf. Sebelum waw maktuf alaih. Selepas waw tu maktuf, sebelum waw maktuf alaih. Boleh jadi selepas waw tu hal, jumlah haliyah. Faham? Dan juga boleh jadi selepas waw tu maf'ulun ma'ah. Jadi ada beberapa keadaan. Jadi kita kena tahulah mana syarat-syarat dia nak jadi maf'ul ma'ah, ataupun nak apa ni, hal, jumlah, macam mana pula. Baik. Jadi ada beberapa syarat lah. Syarat menasabkan apa yang selepas waw tu jadi maf'ulun ma'ah.
syurut nasbu ma ba'dal waw ala annahu maf'ulun ma'ah. Yakuna fadlah Ini antara syarat menasabkan apa yang selepas waw jadi maf'ulun ma'ah. Syurut nasbi ma ba'dal wawi 'alal ma'iyyah ataupun ala annahu maf'ulun ma'ah. Jadi yang pertama an yakuna fadlah. Yani an yakuna ma ba'dal waw tu fadlah. Ni faham? An yakuna ma ba'dal waw fadlah. Maknanya dia bukan satu rukun daripada rukun-rukun isnad. Mudah kata dia bukan mubtada, dia bukan khabar, dia bukan fa'il, dia bukan fa'il. Dia fadlah. Dia faham kan? Okey. Adapun kalau satu perkataan tu dia umdah, lawan bagi fadlah, dengan mana dia merupakan satu rukun daripada rukun-rukun kalam ataupun rukun isnad, maka waktu tu kita tak boleh jadikan dia maf'ulun ma'ah. Waktu tu kena atafkan, jadikan selepas dia tu ataf. Contohnya ulama bagi contoh, ishtaraka Zaidun wa Khalidun. Ishtaraka Zaidun wa Khalidun. Waktu ni tak boleh kita nak buat ishtaraka Zaidun wa Khalidan, sebab makna dia berbeza. Faham? Sebab ishtirak, perbuatan ishtirak dia daripada muta'addid. Perbuatan ishtirak ni dia daripada muta'addid, daripada berbilang-bilang. Dia bukannya daripada seorang. Kalau tak panggil ishtirak lah. Faham? Ishtirak tu mesti berbilang-bilang. Jadi kalau ishtaraka Zaidun, mana boleh panggil ishtaraka? Dia mesti kena ada lebih daripada satu. Jadi di sini memang kena bawakan Khalidun tu jadi ataf, jadi maktuf atas Zaid. Dan dia dikira sebagai fadlah. Faham? Dan dia dikira sebagai fadlah sebab maktuf lahu hukum maktuf alaih. Faham?
Maktuf baginya hukum maktuf alaih. Maktuf alaih fadlah tak? Umdah tak? Umdah. Jadi dia pun ambil hukum maktuf alaih, iaitu umdah. Jadi tak boleh kita jadikan dia sebagai maf'ulun ma'ah. Dan yang kedua, an yakuna ma qablahu jumlah. Apa yang sebelum dia tu mestilah jumlah. Macam contoh dalam ni sir tu, jumlah tu sama ada jumlah fa'liyah macam sir tu, ataupun jumlah ismiyah ana sairun. Maknanya jumlah dengan fa'il ataupun ma fihi hurufuhu wa ma'nahu. Adapun kalau sebelum dia datang mufrad, jadi dia tak boleh jadi, apa yang selepas waw tu tak boleh jadi maf'ulun ma'ah. Contohnya kullu mri'in wa sya'nuhu. Sebelum dia mufrad kullu mri'in, bukan jumlah. Jadi tak boleh nak jadikan selepas waw ni sebagai maf'ulun ma'ah. Dia syarat dia sebelum dia jumlah. Li kullu mri'in wa sya'nuhu. Yang ni kalau mengaji dalam bab mubtada khabar adalah sebut kan, khabar dia hazaf. Kullu mri'in mubtada, kullu mubtada, dan dia juga mudhaf, imri'in mudhaf ilaih, wa sya'nuhu tu ma'tuf alaih, ma'tuf ala kullu mri'in tu khabar dia hazaf. Kullu mri'in wa sya'nuhu mutaradifan. Ataupun boleh juga kita i'rab dia jadi maf'ulun bihi bagi fa'il yang mahzuf. Utruk kullu mri'in wa sya'nah. Boleh juga. Okey. Bismillah. Dan yang ketiga, antakunal waw allati tasbiquhu, antakunal waw allati tasbiqu, waw yang mendahului isim tu, waw yang mendahului isim, waw yang mendahului isim dia, waw yang mendahului isim. Kalau dalam contoh ni sirtu wan nila, waw tu kan tasbiqu nil, dia mendahului isim selepas dia tu. Jadi waw yang mendahului isim selepas dia tu datang dengan makna ma'a. Datang dengan makna ma'a. Waw tu datang dengan makna ma'a. Tu 3 syarat. Nak nasakkan apa selepas waw tu, isim yang selepas waw tu jadi maf'ulun ma'ah. Jadi kita faham kat sini, kalaulah selepas waw tu jumlah, dia tak boleh jadi maf'ulun ma'ah. Faham? Sebab contoh contoh apa? Contoh dia bagi contoh lah ni. Tak apa, tengok dalam, ada dalam. Contohnya fa'il ataupun selepas waw tu jumlah haliyah. Jadi dia tak boleh jadi maf'ul ma'ah. Tak cukup syarat. Qala syarih rahimahullah, kharaja bi dzikri ismi al-fi'lul mansub ba'da al-waw fi qaulika la takulis samaka wa tashrabal labana. Jadi keluar dengan menyebut isim dalam takrif itu, keluar bi dzikri ismi al-fi'lul mansub ba'da al-waw, fa'il yang mansub selepas waw pada kata kamu la takulis samaka wa tashrabal labana. Jadi itu tak termasuk. Mansub tapi dia bukan isim. Faham tak? Dia bukan isim. Dia fa'il. Fa innahu ala ma'nal jam'i.
Ai la taf'al hadza ma'a fi'lika hadza. Wala yusamma maf'ulan ma'ah likaunihi laisa isman. Maksud dia apa? La ta'kulis samaka, jangan makan ikan serta minum susu. Makan ikan waktu tu himpun sekali minum susu. Himpun makan ikan dengan minum susu. Faham? Kan sini boleh tiga kan? Wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Wala ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Wala ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Kan? Boleh tiga dan maksud berbeza. Kalau kata wala ta'kulis samaka wa tashrabi, maknanya nahi. Jangan makan ikan dan jangan minum laban. Dua-dua tak bagi minum. Faham? Tapi kalau la ta'kulis samaka wa tashrabul labana, maknanya dia tak bagi makan ikan je. Dan dia boleh makan, boleh minum susu. Itu kalau dengan dham. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan makan ikan dan boleh kamu minum susu. Ini yajuzu laka syurbul laban. Tapi kalau kata wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana, sini tak bagi himpun. Ini jangan kamu makan ikan serta minum susu. Waktu makan ikan tu minum susu sekali. Itu tak bagi. Sebab tu dia kata fa innahu qauluka ni ala makna al-jam'i, atas makna himpun. Ai la taf'al hadza ma'a fi'lika hadza. Ada makna ma'a juga tu. Tapi tak dinamakan maf'ulun. La yusamma maf'ulan ma'ah, sebab apa? Likaunihi laisa isman, dia bukan isim fa'il. Dan terkeluar juga kharaja bi zikril ismi al-jumlatul haliyah, terkeluar jumlah haliyah fi nahwi ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. Telah datang Zaid. Waktu Zaid datang tu, hal keadaan dia, waktu Zaid datang tu asyams tali'ah, matahari terbit. Fa innahu wa in kana al-ma'na ala qaulika ja'a zaidun ma'a tulu'i syams, makna dia macam tu. Ja'a zaidun, waktu Zaid datang tu tulu' syams, wujudnya terbitnya matahari. Tapi walaupun makna dia macam ni, illa anna dzalika laisa bismin walakinnahu jumlah. Kalau kita kata jaa zaidun wa tulu asy-syamsi, boleh tak? Sama dah mana? Maknanya jaa zaidun ma'a tulu'i asy-syams. Tapi sekarang ni wasyamsu jaa zaidun wasyamsu tali'atun. Makna dia apa? Jaa zaidun ma'a tulu'i asyams. Kalau kita buat jaa zaidun wa tulu asyamsi, sama juga makna dia jaa zaidun ma'a tulu'i syams. Tapi dekat sini jaa zaidun wasyamsu tali'atun kita tak boleh jadikan sebagai maf'ulun ma'ah sebab bukan isim, tapi jumlah. Walaupun dari segi makna sama. Jaa zaidun wasyamsu tali'atun fa innahu wa in kana al-ma'na ala qaulika jaa zaidun ma'a tulu'i syams illa anna dzalika laisa bismin walakinnahu jumlah. Wa bi dzikril fadlah, dan dengan sebut fadlah, dengan sebut fadlah tu terkeluarlah ni wa kharaja bi dzikril fadlah ma ba'dal waw kan ini. Okey, wa kharaja bi dzikril fadlah ma ba'dal waw fi nahwi ishtaraka zaidun wa amrun fa innahu umdah. Ini yang Cana sebut tadi lah. Dan terkeluarlah dengan kata dia fadlah, dengan kata fadlah apa yang selepas waw pada umpama perkataan ishtaraka zaidun wa amrun. Jadi ma ba'da waw iaitu amrun, fa innahu umdah. Yang ni dia umdatul kalam. Sebab apa dia umdah? Li'annal fi'la la yastaghni anhu. Kerana fi'il berhajat kepada dia. Faham? La yastaghni, tak terkaya. Maksud dia berhajat, dia tak kaya. Dia nak kena faham sebalik. Dia nak bagi terus maksud dia.
Li'anna al-fi'la la yastaghni anhu, kerana fi'il tu berhajat kepada dia. Kenapa berhajat? Sebab la yuqal ishtaraka Zaidun. Li'anna al-ishtirak la yata'atta illa baina isnain. Yani la yumkin illa ba'da illa baina isnain. Kerana tak dikatakan ishtaraka Zaidun. Dia mestinya ada dua orang ishtirak. Sebab ishtirak ni dikata li'anna al-ishtirak la yata'atta illa yumkin illa baina isnain. Tak mungkin ishtirak ni berlaku ishtirak kecuali antara dua orang. Mana boleh ishtirak seorang? Jadi berhajat, kata fi'il tu berhajat kepada dia. Sebab tu dia umdah. Mafhum? Okey. Wa bi dzikril waw wa kharaja bi dzikril waw ma ba'da ma'a fi nahwi ja'ani Zaidun ma'a amrin wa ma ba'dal ba' fi nahwi bi'tu kadar bi athasiha. Dan keluar dengan kata waw dalam takrif dia tu apa, yakni isim yang datang selepas ma'a dan juga isim yang datang selepas ba. Pada kata ja'ani Zaidun ma'a amrin, jadi tak termasuklah. Maksud tu maksud ma'iyah juga, faham? Sama juga bi'tu kadar bi asasiha pun bagi faedah tu juga. Tapi tak termasuk dalam takrif. Takrif dia waw. Dia mesti isim tu datang selepas waw, bukan datang selepas ma'a. Wa bi zikri iradati tansis 'alal ma'iyah, dan dengan sebut iradati tansis 'alal ma'iyah. Kat mana ni? Dia sebut ba'da wawin urida biha tansis 'alal ma'iyah. Itu maksud dia dengan sebut iradah, iaitu berkehendakkan tansis, berkehendakkan nas di atas ma'iyah. Terkeluar nahwu ja'a Zaidun wa amrun. Terkeluarlah perkataan ni, ja'a Zaidun wa amrun, idza urida mujarradul atfi, apabila dikehendaki semata-mata ataf. Maknanya kita semata-mata nak atafkan selepas waw tu ke atas Zaid. Faham? Dia tak mau buat pun, dia tak mau buat maf'ul ma'ah. Nanti kita akan tengok dia apa ni, isim selepas waw ada beberapa keadaan. Ada wajib nasab, ada keadaan wajib nasab jadi maf'ul ma'ah, ada wajib ataf, dan terkadang kuatnya sebelah ataf dan terkadang kuatnya sebelah maf'ul ma'ah. Faham? Maknanya apa ni, yurajjah apa maf'ul ma'ah alal atfi, dan terkadang yurajjah ditarjihkan ataf ala maf'ul ma'ah. Ada 4 keadaan. Mafhum? Ni faham? Jadi dengan sebut iradah tansis alal ma'iyah, terkeluarlah ja'a Zaidun wa amrun, yang mana bila dia nak dengan perkataan ni nak ataf, bukan nak buat maf'ul ma'ah. Sebab ada keadaan boleh buat maf'ul ma'ah, jadikan selepas waw tu maf'ul ma'ah, boleh jadikan dia maktuf ala iradatil mutakallim. Orang yang bercakap tu nak buat apa? Dia nak sampaikan macam mana? Dia nak ataf ke ataupun dia nak buat jadi maf'ul ma'ah? Itu atas kehendak orang yang bercakap. Taib. Wa qauli masbuqah ila akhirih bayanun li syartil maf'ul ma'ah. Dia kata aku dalam matan tu masbuqah sehingga akhir, ini dia kata bayan. Ini penerangan bagi syarat maf'ul ma'ah. Wa huwa, syarat maf'ul ma'ah tu annahu la budda an yakuna masbuqan bi fi'lin au bima fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu.
Ataupun boleh tukar nombor 2 tu an yakuna masbuqan. Ini an yakuna ma qablahu tu, an yakuna ma qablahu tu, an yakuna ma tu masbuqan didahului dengan fa'il atau bima fihi makna al-fa'il wa hurufuhu. Boleh tukar. An yakuna ma ba'dal waw tu masbuqan bi fi'lin aw bima fihi makna al-fi'li wa hurufuhu. Contoh yang pertama, contoh dia kata syarat dia mestilah apa yang selepas waw tu, syarat maf'ul ma'ah tu didahului oleh fa'il, ataupun apa yang ada padanya makna fa'il dan huruf fa'il. Kita dah syarah dah tadi kan. Kita tengok fal awal ka qaulika sirtu wan nila wa qaulillahi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Ni contoh sebelum dia didahului oleh fa'il. Sirtu fa'il wa fa'il. Fa ajmi'u pun sama jugalah. Fa'il dan fa'il. Wasani, contoh yang kedua, ma fihi makna al-fi'li wa hurufuhu. Apa yang ada padanya makna fa'il dan huruf fa'il. Ka qaulika ana sa'irun wan nila. Wala yajuzu an-nasbu fi nahwi qaulihim kullu rajulin wa dhai'atuhu khilafan lis-Saymari li'annaka lam tadhkur fi'lan wala ma fihi makna al-fi'li. Ini macam nak sebut tadilah kullu mri'in wa sya'nuhu. Benar yang sama juga. Kullu rajulin wa dhai'atuhu khabarnya mahzuf muqtarinan. Jadi tak boleh nak nasab. Pada umpama kata mereka kata orang Arab kullu rajulin wa dhai'atuhu. Tak boleh. Sebab apa? Sebelum waw tidak ada fa'il dan tidak ada apa yang ada huruf fa'il. Dia mesti sebelumnya jumlah disebut tadi. Li'annaka lam tadhkur fi'lan wala ma fihi makna al-fi'l. Wa kadzalika la yajuzu hadza laka wa abak. Hadza laka wa abak bin nasbi. Tak boleh. Nak cakap hadza laka wa li abik. Li'anna ismal isyarati wa in kana fihi makna al-fi'li wa huwa ushir lakinnahu laysa fihi huruful fi'li. Tak boleh. Dia kata sebab isim isyarat hadza laka. Ada isim isyarat tu kan? Ada padanya makna fa'il iaitu ushir. Tetapi tidak ada padanya huruf-huruf fa'il. Dia mesti syarat sebelum dia ada fa'il apa ni didahului oleh fa'il ataupun isim yang ada padanya makna fa'il dan huruf fa'il. Ada dua-dua sekali. Kalau ada salah satu saja tak jadi. Habis maf'ul ma'ah.
Baik. Habis dah, boleh. Okey. Ini beberapa keadaan lah. Ahwal al-ismil waqi' ba'dal waw. Iaitu keadaan isim yang jatuh, yang datang selepas waw. Jadi terkadang wajib nasab, kita wajib nasabkan dia, kita jadikan dia maf'ulun ma'ah. Dan terkadang kita wajib atafkan dengan makna selepas waw tu maktuf, sebelum waw maktufun alaih. Dan terkadang kuatnya belah nasab. Yang kuatnya kita jadikan, kita nasabkan dia jadi maf'ulun ma'ah, serta harus untuk kita jadikan dia maktuf. Harus kita jadikan dia selepas waw tu maktuf. Dua-dua boleh. Cuma kuatnya belah mana? Mana yang lebih rajih? Ni faham? Dan yang keempat, rujhanul atfi. Kuatnya ataf daripada jadikan maf'ulun ma'ah. Boleh juga jadikan selepas waw maf'ulun ma'ah, tetapi yang kuatnya, yang rajihnya adalah kita jadikan dia maktuf. Baik. Yang pertama, wujubun nasbi alal ma'iyyah. Wajib nasab, yakni wajib nasab apa yang selepas waw kerana jadi maf'ulun ma'ah. Alal ma'iyyah, yakni kerana dia jadi maf'ul ma'ah. Baik, bila ni wajib nasab, yajibun nasbu alal ma'iyyah idza lazima minal atfi fasadun fil ma'na. Baik. Jadi wajib nasab apa selepas waw jadi maf'ul ma'ah apabila lazim daripada ataf rosak pada makna. Contohnya apa? Contohnya sirtu wan nil. Contoh yang dia bagi. Ataupun sirtu wasyams. Ataupun zakartu wal misbah. Kalau kita nak atahkan zakartu wal misbahu, kita nak atahkan ni wal misbahu, kita ataf wasyamsu wan nilu, kena tak makna? Baik, rosak makna. Faham? Sebab asyams, apa ni kita kata anil, apa sebab ni tak berjalan. Faham? Misbah pula tak muzakarah. Jadi rosak pada makna. Safara khalilun wal laila. Kalau kata wal lailu, maksudnya safara khalilun wa safara al-lail. Sah tak mana? Tak sah. Sini zakartu wal misbah. Maksudnya apa? Zakartu wa zakara al-misbah. Misbah muzakarah? Tak muzakarah kan? Jadi tak sah. Jadi kalau kita jadikan dia maktuf, tidak sah makna. Waktu ni wajib nasab alal ma'iyyah. Ni yang pertama. Yang kedua, wujubul atfi, wajib ataf. Wajib ataf bila tak cukup syarat tadi lah. Tak cukup tiga syarat tadi, waktu tu wajib ataf. Contohnya macam dia bagi tadi, kullu rajulin wa dhai'atuhu. Tak cukup syarat. Faham? Begitu juga ja'a zaidun wa syamsu tali'atun. Itu pun tak cukup syarat juga. Lepas tu la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Pun sama juga tak cukup syarat. Waktu tu wajib ataf. Selepas itu jadi maktuf. Baik. Yang ketiga, rujhanun nasbi ma'a jawazil atfi ala dha'fin. Yang ni pada dua tempat lah. Nanti kita akan tengok perbezaan sikit. Yang ni yang ambil dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah tu. Boleh tengok dalam tu lah. Dia sebut dua ni. Cuma dalam ni ada kelainan sikit yang kita tengok. Baik. Rujhanun nasbi ma'a jawazil atfi ala dha'fin. Yakunu fi mawdi'ain. Yang pertama, an yalzama minal atfi dha'fun fi tarkib. Yang ni dia sebut wajib nasab. Syekh
Ibn Hisham dia sebut wajib nasab. Ni atas pendapat yang asah lah. Atas pendapat yang asah. Bawa salah Sayyidina Muhammad. Ji'tu betul ya? Ji'tu wa Khalidun. Betul. Takkid. Betul ya? Ji'tu wa Khalid. Tak betul. Apa yang tak betul? Ha? Ji'tu wa Khalidun. Idhab wa Salimun. Betul tak? Tak betul. Ni betul tak? Ni betul. Ni tak betul. Ni mana tu betul? Dua-dua tak betul. Yang atas tak betul. Bawah? Bawah tak tahu. Dik. Dua-dua betul. Ji'tu wa Khalidun. Idhab wa Salimun. Safi? Atas betul? Bawah tak betul? Tiada. Masya-Allah. Sahibul Kawakib. Betul tak? Ji'tu wa Khalidun wa idhab wa Salimun. Syah Alam. Betul dan tak betul? Macam mana? Dua-dua tak betul? Betul tak betul? Dhaif dua-dua. Dhaif dua-dua. Betul ya, boleh buat juga. Okey, baik. Ji'tu wa Khalidun. Idhab wa Salimun. Okey. Boleh buat dua-dua juga. Tapi bukan atas pendapat yang asah. Faham? Yang asahnya kena ada dhamir. Ji'tu ana wa Khalidun. Faham? Idhab anta wa Salimun. Faham? Uskun anta wa zaujukal jannah. Faham? Jadi uskun anta wa zaujuka. Zaujuka tu maktuf. Maktuf ala apa? Maktuf ala apa? Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Zauj maktuf ala? Anta ala apa? Dalam Kawakib ada kot. Dhamir mustatir dalam uskun. Ni idhab anta wa Salim. Salim ni maktuf ala dhamir mustatir, tapi kena datangkan dia punya, kena takkidkan dia lah uskun anta. Dia kena ada fasil. Tapi tak syarat pun fasil tu mesti dhamir. Faham? Boleh jadi fasil dia benda lain selain daripada dhamir. Yang penting ada fasil. Apa-apa fasil pun. Okey. Jadi sini ni yang nak kita sebut sini, nombor satu ni al-yalzama minal atfi dha'fun fi tarkib. Ni masuk dah nombor satu ni. Ataupun satu lagi contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ahsantu ilaika wa abika. Ahsantu ilaika wa abika. Betul ya? Ahsantu ilaika wa abika. Kat mana dah orang itu mengaji? Yang seumpama ni lah. Ingat lagi tak? Meh? Betul tak betul ni? Ahsantu ilaika wa abika. Betul? Aywa, kena i'adah huruf jar. Ahsantu ilaika wa ila abika. Dulu kat awal sekali apa ni kotoran nada dulu. Dekat bait tu, yang tak ingat bait tu. Kita sebut pasal ini, maknanya nak ataf apa yang selepas waw tu, nak ataf kepada yang sebelum waw yang ada huruf jar, mesti kita ulangkan huruf jar. Jadi ahsantu ilaika wa ila abika. Maknanya aku telah buat baik kepada kamu dan kepada ayah kamu. Tapi kalau ahsantu ilaika wa abaka, maksud dia lain. Faham? Ahsantu ilaika wa abaka. Maksudnya ahsantu ilaika ma'a wujudi abik. Ayah kamu ada tapi aku buat baik pada kamu. Apa maksud dia beza? Itu yang hak inilah an yalzama minal atfi dha'fun fi tarkib. Sebab tu jadikan dia nasab atas maf'uliyah itu lebih rajih. Boleh juga buat. Faham tak? Boleh juga buat macam ni. Tapi fihi dha'f fi tarkib. Sebab berdasarkan istiqra' kalam Arab, depa akan ada fasil. Inilah antara contoh yang ni pertama dengan yang kedua ni. Yang kedua, an takunal ma'iyah maqsudatan minal mutakallim fatafutu bil atfi. Yang kedua ni, ni masalah qasad iradah mutakallim itulah. Maknanya mutakallim dia maksudkan apa yang selepas waw tu, dia maksudkan dengan waw tu adalah waw ma'iyah. Faham? Jadi kalau kita bawa kepada waw ataf, maka hilanglah gharad mutakallim tu. Faham tak? Walaupun boleh, tapi hilang tujuan mutakallim tu. Mutakallim tu cakap yang dia nak sampaikan maksud dia waw tu waw ma'iyah. Selepas dia tu jadi maf'ulun ma'ah. Antakuna al-ma'iyah maqsudatan minal mutakallim. Ma'iyah nak jadikan selepas waw tu maf'ul ma'ah tu yang dimaksudkan oleh mutakallim, orang yang berbicara. Jadi bila kita jadikan ataf, habis faham tak? Fatafu tu maka hilanglah al-ma'iyah tu dengan ataf. Dan yang keempat, rujahanul atfi idza kana ma ba'dal waw yajuzu an yashtarika ma'a ma qablaha fil hukmi. Sini pun boleh kita letak pada wujubul atfi, boleh cakap benda yang sama tapi tukar sikit ya. Wujubul atfi boleh tulis juga kalau nak tulis idza kana ma ba'dal waw yajibu an yashtarika ma'a ma qablaha fil hukmi. Beza sana yajib, sini yajuz. Sekiranya apa yang selepas waw harus dia ishtirak dia musyarakah, berkongsi hukum bersama apa yang sebelum. Contoh dia ja'al amiru, dah tulis dah, ja'al amiru wal jaishu wal jaisha. Sekarang ni ma ba'da waw yajuz, dia boleh berkongsi hukum dengan amir sebelum dia. Faham? Yajuz ma ba'dal waw ni yajuz an yashtarika ma'a ma qablaha fil hukmi. Ma'a ma qablaha fil hukmi. Jadi habis. Pada hukum. Apa hukum dia? Majid. Faham? Kita hukumkan amir dengan majid,
dan juga jaish ni dengan majid. Boleh berkongsi hukum. Faham tak? Tapi kalau yang awal tadi tak boleh. Sirtu wan nil. Kita nak bagi hukum sair pada nil ataupun nak bagi hukum muzakarah pada misbah, mana boleh. Faham? Rosak mana? Di situ wajib nasab. Yang di sini wajib ataf. Dengan mana kita tukar sikit, idza kana ma ba'dal waw yajibu an yashtarika ma ma qablaha fil hukmi. Contoh dia apa? Tak bagi tadi. Contoh dia tertulis sini. Abu Hasan sama ishtaraka Zaidun wa Amrun. Ma ba'dal waw dia mesti apa ni, yajib. Dia berkongsi hukum sama dengan Zaid. Faham? Sebab ishtirak dia mesti daripada mutaaddid. Faham? Jadi di sini boleh buat dua, ja'al amiru wal jaishu wal jaisha. Makna bezalah. Kalau ja'al amiru wal jaishu, ini kita telah datang amir dan telah datang jaish, tentera. Siapa datang dulu? Boleh jadi amir datang dulu, boleh jadi jaish datang dulu, boleh jadi kedua-dua datang sekali. Ada ihtimal semua sebab waw limutlaqil jam'i. Semata-mata nak himpun je. Faham? Tapi kalau ja'al amiru wal jaisha, ai ja'al amir ma'a wujudi al-jaish. Faham? Waktu amir datang, jaish ada. Faham? Waktu berlaku majid hadas tu berlaku, waktu tu ada jaish tersebut. Ni faham? Macam zakartu wal misbah. Yakni waktu hudus muzakarah, waktu tu ada misbah. Waktu dia berjalan sir tu, waktu berlaku hadas sair tu, adanya nil. Faham? Mau belah mana nil? Boleh datangkan maf'ul fih. Sir tu wan nila. Apa dia? Yamin ke? Shimal ke? Kan? Amam ke? Atau boleh datangkan maf'ul fih. Boleh faham ni? Empat ni. Okay. Jadi di sinilah kadang-kadang boleh buat dua, kita baca, boleh baca wal jaishu, boleh baca wal jaisha. Lepas tu kita perhati makna. Faham? Tu kena tengok jugalah maknanya dia punya ta'alluq dan sebagainya. Ba'da. Okey, ba'da contohnya apa tu, huruf jar. Kemudian apa ni, zaraf. Kan? Dia ta'alluq dengan apa? Faham? Itu pentinglah, tu kena tengok apa ni pelan-pelan nak bagi kita punya apa, nak bagi kita terbiasa dulu, memang lambat sikitlah. Nak perhati makna tu. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa qad yajibun nasbu ka qaulika la tanha anil qabihi wa ityanahu wa minhu khumtu wa zaidan wa marartu bika wa zaidan alal asahi fihima. Dia kaitkan alal asahi fihima, ala asah fi kumtu zaidan wa marartu bika wa zaidan. Wa yatarajjahu fi nahwi qaulika kun anta wa zaidan kal akh wa yad'ufu fi nahwi qama zaidun wa amrun. Qala syarih rahimahullah di ismil waqi' ba'dal waw al masbuqah bi fi'lin aw ma fi ma'nahu salasu halat. Okey. Baik. Ihdaha dia kata bagi isim yang datang, yang jatuh selepas waw, yang mana waw tu didahului oleh fa'il ataupun apa pada makna fa'il, ada tiga keadaan. Disebut sini tiga keadaan. Ihdaha, keadaan yang pertama,
Satu daripada tiga keadaan tu annahu yajibu nasbuhu 'alal maf'uliyah. Wajib nasabkan dia kerana jadi maf'ul ma'ah. Wa zalika idza kana al-'atfu mumtani'an. Wa zalika ay wujubun nasbi 'alal maf'uliyah tu idza kana al-'atfu apabila ataf tu tertegah mumtani'an. Sebab apa tertegah? Limani'in ma'nawi aw sina'i. Kerana ada manik. Manik itu dari segi makna. Dia tertegah dari segi makna. Makna dia rosak. Au sina'i ataupun manik dari segi sina'i, dari sudut Arab, tarkib Arab. Faham tak? Fal awal kaqaulika, yang pertama iaitu manik wajib ataf ni tertegah disebabkan manik maknawi. Kaqaulika la tanha anil qabihi wa ityanahu. Kalau ataf rosak makna. Kalau kita kata la tanha anil qabihi wa ityanihi. Maksudnya apa? Kalau kita baca sekarang ni, waw ni jadi waw ma'iyah. Maknanya jangan kamu tegah daripada benda-benda yang keji, dan jangan kamu tegah daripada benda keji wa ityanihi, dan daripada mendatangkannya. Jangan tegah. Maknanya biarlah orang buat. Jangan tegah daripada ityanihi. Ataf pada qabih. Wala tanha anil qabih wa an ityanihi. Kan di situ ada tanaqud. Wa dzalika li anna al ma'na 'ala al atfi la tanha anil qabih wa an ityanihi. Kalau sini disebut ityanahu, salah, tak lebih bawah. Wa an ityanihi. Wa hadza tanaqudun. Ini tanaqud, dia cakap. La tanha anil qabih. Dia tak bagi la tanha anil qabih. Jangan tegah daripada qabih. Lepas tu la tanha, dan jangan tegah daripada mendatangkan qabih. Mendatangkan perkara-perkara yang keji. La tanha anil qabih wa an ityanihi. Nampak tak nakut Nampak kan? Sebab kalau kita jadikan waw ma'iyah, maksudnya la tanha anil qabih ma'a wujudi ityanihi. Maksudnya jangan kamu tegah daripada perkara keji. Lepas tu sedangkan kamu juga buat benda tu. Maksudnya la tanha anil qabih ma'a wujudi ityanihi. Maksudnya kamu ni tegah jangan buat benda-benda keji, jangan buat benda-benda jahat. Sedangkan kamu juga buat benda jahat. Jangan macam tu. Faham? Itu maksud dia. Yang dia nak. Lepas tu waw tu kita kena jadikan waw ma'iyah. Sebab kita nak maknanya tu. Tapi kalau kita jadikan waw kat situ, waw ataf, jadi makna dia rosak. Ada tanaqud. Jangan halang, jangan tegah, jangan tak tegah. Jangan tegah anil qabih. Lepas tu jangan tegah daripada datangkan dia. Daripada buat dia. Wa hadza tanaqudun. Wa tsani ka qaulika kumtu wa zaidan. Yang kedua ni contoh manik sinai. Yang ni kita buat nombor 3 ni, rujhanun nasbi. Faham? Sebab tu dia pun kait alal asah. Faham? Wa tsani ka qaulika kumtu wa zaidan. Kalau yang betulnya kumtu ana wasani ka qaulika, dia bagi contoh Zaidan. Dalam tu Zaidun ke Zaidan? Zaidan ke? Zaidan.
kumtu wa Zaidan. Ini wajib nasab lah sini. Bagi ni contoh yang betul lah. Kumtu wa Zaidan. Maknanya kumtu ma'a wujudi Zaid. Faham? Waktu aku berdiri tu, waktu perbuatan berdiri tu berlaku, Zaid ada. Ni faham? Tapi kalau ataf, kumtu wa Zaidun. Faham tak? Kumtu wa Zaidun maknanya aku berdiri, Zaid pun berdiri. Siapa yang berdiri dulu? Tak tahu lah. Zaid ke, bangun sekali ke, ataupun apa ni, kumtu, aku tu berdiri dulu ke. Di situ ada ihtimal. Wa marartu bika wa Zaidan. Malah marartu bika, aku melewati kamu. Waktu tu ma'a wujudi, waktu berlaku murur tu adanya Zaid. Marartu bika ma'a wujudi Zaidin. Itu maksud dia kalau kita bawa pada waw ma'iyah. Jadi kalau kita kata marartu bika wa bi Zaidin wa Zaidin, maksudnya marartu bika, aku melewati kamu dan melewati Zaid. Boleh tapi dhaif. Amal awal ni, adapun yang pertama, kenapa tak la yajuz? Yang pertama bagi yang kedua. Wasani dia bagi dua contoh kan, kaqaulika kumtu wa Zaidan. Itu maksud yang pertama tu, kumtu Zaidan tu. Wa marartu bika wa Zaidan, itu yang kedua nanti kat bawah. Amal awal yang pertama, contoh yang pertama, kumtu Zaidan fali annahu la yajuzul atfu ala dhamir al marfu al muttasil illa ba'da tawqi' bi dhamirin munfasil. Dia kata tak harus kerana yang pertama dia kata ada manik sinai kan, manik sinai. Dia kata kerana tidak harus ataf atas dhamir yang marfu, atas dhamir rafa' yang muttasil, dhamir rafa' muttasil. Kumtu kan ada dhamir rafa' tu, dhamir rafa' muttasil, tak leh nak atafkan sesuatu ke atas dhamir rafa' muttasil kecuali illa ba'da tawkid bi dhamirin munfasil, kecuali selepas taukidkan dia dengan dhamir munfasil. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kuntum isim kana dia apa? Dhamir. Kan? Dhamir. Kuntum dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasil. Lepas tu wa aba'ukum maktuf, maktuf ala dhamir, maktuf ala dhamir kat kuntum tu. Baik. Jadi dia nak atafkan, dia fasilkan, dia ceraikan dengan dhamir. Dengan apa ni, dengan dhamir munfasil. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Itu khabar dia. Wa amma sani, adapun yang kedua, fali annahu la yajuzu al-atfu ala dhamiril makhfud illa bi i'adatil khafid. Karena tidak harus ataf atas dhamir yang dikhafatkan kecuali dengan mengulangi huruf khafat, huruf jar. Ka qaulihi ta'ala wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Nampak, wa 'alaiha wa 'alal fulki. I'adah ala. Macam nilah ahsantu ilaika wa abika. Tak kenalah kita cakap ahsantu ilaika wa ila abika. Tak i'adahkan huruf jar. Wa minan nahwiyin man lam yashtarit fil mas'alataini syai'an. Faham? Dan dari setengah daripada ahli nahwu tak mensyaratkan pun pada kedua-dua masalah ni sesuatu. Faham? Lam yashtarit fil mas'alataini syai'an. Fa'ala qawlihi yajuzul atfu. Maka atas qaul atas qauluhu wa ala qawlihi, qauli man lam yashtarit fil mas'alataini syai'an ni yajuzul atfu, harus untuk ataf. Wa lihadza qultu alal asahhi fihima. Sebab tu dia sebut dalam matan alal asah fihima, pada kedua-dua masalah. Ini pada kumtu wa Zaidan dengan maratu bika wa Zaidan. Cuma dalam ni Jami' Durus ni sebut tak syarat pun fasil tu dhamir munfasil. Sebab dia kata sebut macam ni, fahamnya illa
la yajuzu illa ala dhamir muttasil illa ba'da taukid. Seolah-olah apa ni tak harus kecuali selepas taukid dengan dhamir munfasil. Maksudnya memang dengan dhamir munfasil itu sajalah fahamnya situ. Tapi sini dia sebut, dia kata sama ada dengan apa-apa pula, dengan apa-apa fasil sekalipun. Contohnya ji'tul yauma wa Khalidun. Ada fasil kan? Al-yaum, ji'tul yauma wa Khalidun. Idhhab ghadan wa Sa'idun. Yani idhhab anta wa Sa'id ghadan. Kalau itu kena datangkan anta lah. Kan? Tapi boleh juga tu fasil dia, tapi boleh juga kita tak fasilkan dengan anta tu. Dengan dhamir tu. Kita fasilkan dengan benda lain. Idhhab ghadan wa Sa'id. Ghadan tu jadi fasil. Boleh juga. Cuma afdal takkidkan dengan dhamir fasilkan dengan dhamir munfasil. Wal afdalu an yakuna al fasilu dhamiran munfasilan yuakkadu bihi dhamirul muttasil awil mustatir. Nahu ji'tu ana wa Khalidun wadhhab anta wa Sa'idun. Baik. Wasaniyah yang kedua, an yatarajjahal maf'ulu ma'ah 'alal atfi. Ini yang mana ni? Ini dah rujhanun nasbi ma'a jawazil atfi 'ala dha'fin. Rajah apa ni dia tarajah berat maf'ul ma'ah ke atas ataf. Wa dzalika nahu qaulika kun anta wa Zaidan kal akhi. Kun anta wa Zaidan kal akhi. Wa dzalika li annaka law atafta Zaidan ala dhamir fi kun lazima an yakuna Zaidun ma'muran wa anta la turidu an ta'murahu wa inma turidu an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'u kal akhi. Faham? Tak faham? Kun anta, anda padam sikit ya. Kun anta, Syahsat? Wa Zaidan kal akh. Sini dia kata apa? Maknanya kita jadikan Zaid itu, rajihnya jadikan Zaid maf'ulun ma'ah. Boleh tak? Kun anta wa Zaidun. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita buat macam ni, maknanya kita suruh siapa? Kita suruh mukhatab dan kita suruh Zaid. Dua-dua orang tu kita suruh. Kun anta wa Zaidun. Macam yang sebut tadi, idhhab anta wa Salimun. Maksudnya kamu pergi dan Salim. Salim pun kena pergi juga. Tapi kalau kita jadikan maf'ul ma'ah, kun anta wa Zaidan kal akhi. Yani jadilah kamu wa Zaidan. Yani ma'a Zaid. Jadilah kamu bersama dengan Zaid itu seperti saudara. Lain dengan makna dia kan? Sekarang ni sebab kalau atas ni dia tak suruh Zaid. Zaid tidak disuruh. Kalau yang kedua bawah ni kun anta wa Zaidun, Zaid ni disuruh juga. Dia faham? Sebab tu dia sebut dalam ni dia kata wa dzalika li annaka law atafta Zaidan ala dhamiri fi kun. Maknanya apa ni rujhanul maf'ul tu, kenapa kat sini rujhanul maf'ul ma'ah alal atfi? Maknanya diberatkan maf'ul ma'ah, ditarjihkan maf'ul ma'ah alal atfi. Wa dzalika rujhanul maf'ul ma'ah alal atfi tu li annaka, karena kamu law atafta Zaidan, kamu atafkan Zaid ala dhamir fi kun, kamu atafkan Zaid atas dhamir pada kun. Faham? Lazima an yakuna Zaidun ma'muran. Lazimlah Zaid pun jadi ma'mur juga, yang disuruh juga. Faham? Wa anta la turidu an ta'murahu. Sedangkan kamu tak ingin pun menyuruh Zaid. Wa innama, hanya saja apa yang kamu naknya,
Wa inama turidu an ta'mura mukhatabaka, hanya saja kamu mahu suruh mukhatab lawan bicara kamu bi an yakuna ma'ahu kal akhi. Kamu nak mukhatab kamu bersama dengan Zaid itu jadi seperti saudara. Itu yang dia nak. Bukan dia nak suruh Zaid itu. Fahimtum? Qala syair fakunu antum wa bani abikum makanal kulyataini minat tihali. Ini pun samalah. Fakunu antum ma'a bani abikum. Bukannya fakunu antum falyakun bani abikum. Bukan itu maksud dia. Faham? Kalau atah bani itu kepada dhamir pada kunu tu, maksud dia jadi fakunu antum wal yakun banu abikum makanal kulyatain minat tihal. Jadi macam tu. Maknanya bani itu jadi dia jadi disuruh juga. Tapi waktu tu jadi falyakun banu lah. Sini bani. Sebab dia mansub. Kalau dia ataf pada kunu tu jadi banu. Sebab tu dekat muka surat sebelah tu asyahidu fi qauluhu bani haisu nasabahu ala annahu maf'ulun ma'ah wa lam yarfa'hu bil atfi ala ismi kunu ma'a wujudi tawkid bid dhamir al munfasil alladhi yusawwigu al atfa li'anna ar-raf'a ala al atfi yufidu anna bani abihi ma'murun misluhum bi an yakunu ma'ahu makanal kulyataini min at-tihal wa laysa hadha murad asy-sya'ir falidzalika tarajjaha an-nasbu liyadulla ala ma'nal murad. Ini kena hak mana ni? An takunal ma'iyah ni maksudatan minal mutakallim wa tafutu bil atfi. Waqad ustufida min tamsili bikun anta wa zaidan kal akh annama ba'dal maf'uli ma'ah yakunu ala hasabi ma qablahu faqat la ala hasbihima wa illa laqultu kal akhawain wa illa laqultu lal akal akhawain hadha huwa sahih. Dia kata dan dapat diambil apa ni, diambil faham daripada tamsil contoh yang aku bagi dengan kun anta wa zaidan kal akhi annama ba'dal maf'ul ma'ah, selepas zaidan tu yakunu adalah ia ala hasabi ma qablahu, ala hasab ma qablahu. Cakap macam mana ni? Ala yakunu ala hasabi ma qablahu faqat la ala hasbihima, la ala hasbi ma qablahu, dan juga sebelum waw. Wa illa, dan jika tidak, laqultu kal akhawain. Sebab dia bukan cakap kun anta wa zaidun. Kalau cakap itu kun anta wa zaidun jadi kal akhawain. Tapi sini kun anta ma'a zaid kal akh, seperti saudara. Hadza huwa sahih wa mimman nassa alaihi Ibnu Kaisan wa Sama' wal qiyas yaqtadiyanihi wa anil akhfash ijazatu mutabaqatihima qiyasan alal atfi wa laysa bil qawi. Ini nak kena tengok lain. Tak ada baca ni. Wasalisatu an yatarajjah al-atfu wa yad'ufu al-maf'ulu ma'ah. Hak tu yang nombor, haklah sekali nombor 4. An yatarajjah al-atfu wa yad'ufa al-maf'ulu ma'ah. Maknanya boleh juga jadikan maf'ulun ma'ah. Faham? Tapi yang rajihnya, yang kuatnya jadikan ataf. Wa dzalika idza amkana al-atfu bi ghairi dha'fin fil lafzi. Dan yang demikian itu maknanya rujhanul atfi wa dha'ful maf'uli ma'ah tu apabila mungkin boleh untuk ataf bi ghairi dha'fin fil lafzi. Boleh ataf dengan ketiadaan dha'f, dengan ketiadaan lemah pada lafaz. Tak macam yang ni lah. Bahat nombor 3 ni rujhanun nasbi ma'a jawazil atfi ala dha'fin. Yang kita bagi contoh tadi, ji'tu wa khalidun. Kan? Boleh kita atafkan dia.
tapi berlaku dha'f pada tarkib. Faham? Pada tarkib lafaz. Tapi sini idza amkanal atfu bi ghairi dha'fin, tanpa ada dha'f, tanpa ada berlaku lemah pada lafaz. Wala dha'fun fil makna, dan juga tidak berlaku dha'f, lemah pada makna. Nahwu qama Zaidun wa Amrun, lian nahwu qama Zaidun wa Amrun, ataupun yang kita bagi contoh tu ja'al amiru wal jaishu, lianna al-atfa huwa al-aslu. Kenapa dia rajihnya ataf? Sebab apa ni, ataf dia asal. Faham? Dia asal. Lianna al-atfa huwa al-aslu wala mudha'ifalah, dan tidak ada yang mentadhaifkan dia. Fa yatarajjah, maka dia jadi kuatlah. Fa yatarajjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu yang dia tak sebut apa? Wujubu al-atfi. Itu dia tak cukup syarat, 3 syarat tadi, waktu tu wajib ataf. Dia nampak kan beza maknanya, makna tu. Apa yang dimaksudkan dengan maf'ul ma'ah. Maknanya maf'ul ma'ah ni sekali lagi dia disebut, didatangkan untuk bagi tahu apa yang ada sekali ketika mana sesuatu hadas tu berlaku. Faham? Ketika sesuatu hadas tu berlaku, kalau macam tadi kita bagi contoh zakartu wal misbah. Apa hadas dalam tu? Dalam kataan tu muzakarah. Kan masdar daripada zakara. Zakartu wal misbah. Ada hadas muzakarah. Ketika hadas muzakarah tu berlaku, ada misbah. Jadi misbah tu itu maf'ulul ma'ah, didatangkan untuk bagi tahu ketika hadas tu berlaku, benda tu ada sekali. Ketika hadas tu berlaku. Tu maksud maf'ulun ma'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Babul hal. Wa huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa qadarabtu lissa maktufan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa alladziina aamanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.